Bila kita sebut amanah, tuan-puan sekalian, kita kena happy nak buat. Sebab Allah tak pernah sia-siakan. Tengok Imam Ghazali kata apa? Kalian jaga anak-anak ni macam kalian bercucuk tanam. Siapa sini suka bercucuk tanam? Angkat tangan sikit. Tinggi-tinggi kak, tinggi-tinggi. Jangan malu-malu. Takut orang sebelah kata, apa yang kau tanam kat rumah kau tak ada apa-apa pun. Ada sepasu kan. Siapa suka cucuk tanam? Angkat tangan tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Tanam bunga ke tanam sayur? Ni tanam apa ni? Tanam uri ke? Tuan-puan, Imam Ghazali kata, tengok orang bercucuk tanam. Ustazah cakap sekarang ni, teringat ni bunga kat rumah tu kering masa nak lalu tadi. Ingat. Maknanya adalah effort, adalah acah-acah nak tanam bunga kat rumah tu. Tapi perasan tak tuan-puan, kita kata kita peminat bunga. Tapi bila kita pergi dekat nursery yang jual bunga tu, tuan-puan beli benih ke beli bunga dah elok? Itulah perangai kita. Orang kalau nak cucuk tanam, belilah benih. Baru tahu tumbuh tak tumbuh dia dengan kita. Ini pergi kedai jual bunga, jual sayur, cari yang paling subur. Kalau sayur tu yang nampak dah bendi tu macam ni. Yang ni. Imam Ghazali kata, cuba kamu ambil anak benih tu, tanam. Lepas tanam buat apa? Siram. Lepas siram buat apa? Baja. Lepas baja buat apa? Intai. Tengok, naik tak benih tu? Entah-entah kita tanam, kita baja, kita siram, dah 22 tahun tak naik Ustazah. Innalillah dalam tanah tu. Tak tahu apa jadi. Baru tahu. Imam Ghazali kata macam itulah didik anak. Macam itulah amanah anak-anak ni tuan-puan sekalian. Jangan lupa, jangan lalai. Mereka perlu perhatian. Mereka perlu baja. Mereka perlu disiram dan mereka perlu dijaga dengan ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, bercucuk tanam, pokok sudahnya bunga plastik pun dia siram. Kalau dah jahil murakab tu, bunga plastik sudahnya siram. Dah tak boleh beza mana plastik mana hidup. Ada bunga tak boleh kena matahari. Betul kan Zazila? Dia kena duduk dekat tempat yang teduh. Ada bunga macam bunga kertas, dia kena matahari kuat dan dia perlukan air setiap hari. Itu ilmu. Sama macam anak kita, amanah ini ada 5 anak, 5 berbeza. Kita kena cari ilmu bagaimana nak didik anak laki-laki. Kena cari ilmu nak didik anak perempuan. Kena cari ilmu nak didik anak remaja. Kena cari ilmu nak didik anak kecil. Jadilah ibu ayah seorang penuntut ilmu sepanjang hayat. Kenapa? Kerana amanah yang Allah berikan ini. Satu cerita lah tuan-puan ya, saya kongsi lah. Ini cerita betul, biasalah. Ya, perkongsian ni kadang-kadang perlu juga ya. Ustazah masa tu tengah tengah program dekat Petronas dengan suami. Tiba-tiba ada seorang anak. Ni masa tu anak kecil-kecil semua, ya. Telefon dia kata, "Umi balik segera. Ada darah nyamuk Aedes." Minta maaf ni saya cerita benda ni. Ada darah nyamuk Aedes. Saya kata nyamuk Aedes apa berdarah? Banyak dia kata. Masya Allah, ya ni teruk tahap denggi macam ni. Ustazah pun balik. Kata dengan suami teruskan dulu program tu, saya balik sekejap. Sebab tak jauh kan, Petronas kat KICC tu dengan Gombak, balik. Sebenarnya tuan-puan sekalian, salah seorang anak, saya tak nak sebut yang mana satu,
itu adalah hari kedatangan haid dia, baligh. Dan dia Allah uji tuan-puan sekalian sangat muda, usia 9 tahun. Ustazah sebagai ibu belum masuk bab tu. Kita kan banyak bab. Kita bawa bab lain, tak masuk lagi bab tu. Ingatkan nak bagi tahu masa umur 10 tahun. Sekolah pun silibus tu 10 tahun baru cakap. Anak tu baru 9 tahun. Tuan-puan tahu macam mana ustazah sebagai ibu yang kononnya ustazah ni kan? Bila tengok maknanya dia kedatangan haid tu, terus ustazah ni, ya Allah kenapa cepat sangat ni, aduh lah nak kena ajar pula pakai itu, pakai ini. Lepas tu pandang lagi, ya Allah ini kalau bocor kat sekolah, aduh. Ustazah, anak tu terkebil-kebil tak tahu apa. Agaknya mungkin dia fikir, apa salah aku? Mak tu dah stres balik daripada program. Ya, nampak je macam ni. Stres. Ya, stres. Pok-pek. Tiba-tiba ayah dia balik. Suami ustazah balik. Suami ustazah kata, mana kakak tadi? Mana anak tadi yang tu? Mari sini jumpa Abi. Dia pun datanglah ke Abi dia. Duduk sebelah Abi, kata Abi dia. Ni ustazah ada waktu tu tengok duduk sebelah Abi. Dia pun duduk sebelah Abi dia. Abi dia pun pegang dia macam ni. Sebelah tangan lagi pegang tangan dia. Sambil shake hand tu Abi dia kata apa? Alhamdulillah, tahniah anak gadis Abi. Kerana takdir hidupnya seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang baligh pada usia 9 tahun. Ustazah menangis dengar tuan-puan sekalian. Apa punya teruk lah aku ni. Ya, fikir bocor lah, apalah inilah. Nampak tak tuan-puan pentingnya ilmu? Ustazah malu, ya Allah, malunya aku sebagai ibu gagal. Pada saat yang penting dalam hidup anak perempuan aku cuma serabutkan kepala otak dia. Tapi ayah dia bagi ucapan tahniah, bagi tahu macam inilah juga ya bagaimana Allah bagi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anak tu dapat melihat dengan penuh rasa syukur bukan ketakutan. Betul tak tuan-puan? Lepas tu baru kepala otak Ustaz berubah. Barulah macam kan betul lah. Kalau tak tu kan ya Allah. Nak bagi tahu tuan-puan sekalian, ilmu. Kemahiran, pengalaman. Masya Allah. Dalam mendidik anak tu amanah. Kita jangan fikir kita dah bagus sangat. Kita kena belajar lagi. Ustazah mungkin ibu yang sebab diberikan anak tu rapat-rapat. Ibu-ibu yang anak rapat mesti percayalah. Mesti faham maksud ustazah. Ingat senang. Yang seorang nak menyusu, yang seorang lagi nak makan, yang seorang nak terberak. Ingat senang. Semua umur 3 tahun, 2 tahun, 6 bulan. Suami mana? Pergi ceramah. Allah, tak ada cerita. Yang bestnya mak pun sakit perut time tu juga. Yang menangis terguling-guling, yang melompat naik atas, semua dah dilalui tuan-puan, dilalui. Jadi nak bagi tahunya apa? Kita mungkin dalam keadaan tekanan, stres. Jadi mudah, bila stres dia akan jadi mudah marah-marah. Satu hari suami Ustazah cakap kat Ustazah. Dan apa yang dia cakap tu Ustazah pegang betul dan selalu cakap dengan ibu-ibu muda. Suami Ustazah kata, kita dengan anak kita ni sebenarnya betul-betul 12 tahun je. Sebenarnya. Kita diberikan kesempatan emas, mutiara, intan, berlian, sebutlah apa benda yang bernilai, lingkungan 12 tahun je. Lepas tu anak kita akan meniti alam dan pengaruh yang lain. Betul tak tuan-puan? 12 tahun je. Besok adik ni masuk sekolah imtiaz besut contohnya. Yang ini masuk MRSM Ulul Albab. Berapa hari je cuti sekolah, boleh balik sekolah.
Budak asrama balik sekolah buat apa? Tidur. Ya, jangan marah dia. Yang penting dia tak jadi ashabul kahfi. Tidur sampai bertahun-tahun kan ya. Dia memang tidur. Ustazah anak balik asrama, dia tidur, memang kejut makan dengan solat. Solat je. Kita faham. Dia bagi habis maksimal kat sekolah. Balik rumah dia rehat. 12 tahun itulah tuan-puan sekalian. Ini nasihat suami ustazah kan. Jadi kawallah supaya 12 tahun tu anak kita menikmati kasih sayang dan adab yang baik. Ini dua benda. Kasih sayang dan adab yang baik. Lepas kena nasihat tu, berubahlah sikit dalam 4 hari. Lepas tu kembali asal nasihat lain pula. Dah sebab kita jaga anak. Dah lah jaga anak, kerja pula lagi. Tapi inilah amanah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang bak kata Imam Ghazali tadi, kamu cuba tanam pokok bunga, baru kamu tahu. Kamu tanam pokok apa pun, baru kamu tahu bahawa ini kan untuk menanti hasil. Pokok-pokok itu memberikan hasil pun perlukan kepada kesabaran. Apatah lagi anak nak berhasil menjadi insan yang cemerlang. Kamu kena sabar. Kamu kena banyak berdoa. Kena tunjuk contoh yang baik. Ya, kena banyak berlapang dada. Kena lembut hati dengan anak-anak.